Kestabilan ekosistem bermula dari rantai-rantai makanan di dalam siratan makanan yang menunjukkan siapa dimakan oleh siapa. Ianya adalah sistem semula jadi yang terdiri daripada komuniti-komuniti biologi yang saling berinteraksi antara satu sama lain dan juga bersandaran dengan komponen abiotik untuk menjadikannya stabil dan seimbang. Autotrof dan heterotrof merupakan komponen penting di dalam ekosistem. Autotrof terdiri daripada tumbuhan hijau, alga dan sesetengah bakteria yang dapat memerangkap tenaga cahaya dan menjalankan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanannya sendiri. Manakala, heterotrof pula terdiri daripada fungi, haiwan dan kebanyakan protista dan bakteria yang mesti mendapatkan bahan organik yang telah dihasilkan oleh tumbuhan hijau. Oleh itu, autotrof dikenali sebagai pengeluar, manakala heterotrof sebagai pengguna. Tumbuhan hijau memerangkap lebih kurang 1 hingga 5% daripada tenaga cahaya yang sampai ke bumi dan menukarkannya kepada tenaga kimia dalam bentuk makanan yang tersimpan pada daun, bunga, buah dan lain-lain bahagian pokok. Apabila tumbuhan ini dimakan oleh organisma pengguna, tenaga akan berpindah kepada organisma tersebut. Sebenarnya, hanya sebahagian kecil sahaja tenaga yang terkumpul di dalam tumbuhan dipindahkan kepada haiwan yang memakannya. Pengguna dikelaskan kepada beberapa kumpulan. Pengguna prima atau herbivor ialah haiwan yang memakan tumbuhan hijau secara terus. Parasit pada haiwan dan karnivor yang memakan herbivor dikenali sebagai pengguna sekunder. Haiwan yang memakan pengguna sekunder pula disebut sebagai tertier. Pengguna kuaternari pula ialah haiwan yang memakan pengguna tertier. Organisma pengurai menguraikan bahan organik yang terkumpul di dalam bangkai haiwan. Istilah yang digunakan untuk organisma pengurai ialah detrivore. Antara contoh-contoh detrivore adalah cacing tanah, kutu kayu, ulat gonggok, lipan dan lain-lain. Haiwan yang tidak memakan tumbuhan hijau ini mendapat tenaga daripada haiwan yang dimakannya. Sungguh pun pengguna sekunder dan pengguna tertier boleh mendapat tenaga, tetapi tenaga yang diperolehinya berkurangan sebanyak 90% apabila tenaga berpindah dari satu pengguna kepada pengguna yang lain. Pada rantai makanan yang ditunjukkan ini, tumbuhan mendapat tenaga mereka secara terus dari matahari yang meletakkan mereka berada pada aras trof pertama. Belalang iaitu pengguna prima berada pada aras trof kedua. Pengguna sekunder iaitu tikus berada pada aras trof ketiga, manakala helang iaitu pengguna tertier berada pada aras trof keempat. Detrivore menggunakan organisma pada semua aras trof sebagai makanan. Keadaan yang sama juga dapat dilihat pada rantai makanan dalam ekosistem pantai. Tumbuhan air dimakan oleh siput air yang kemudiannya dimakan oleh ikan. Ikan pula dimakan oleh bangau. Sebenarnya tiada had, namun tiada organisma memakan organisma yang sama setiap kali. Biasanya, setiap organisma memakan 2 atau lebih jenis organisma lain. Oleh itu, apabila perhubungan makanan dilukis dalam bentuk rajah, ia kelihatan seperti satu siri garis yang bercabang-cabang, bukannya garis lurus seperti dalam rantai makanan. Jadi, perhubungan seperti ini disebut siratan makanan. Fungsi utama siratan makanan ialah untuk mengekalkan keseimbangan alam. Jadi, untuk mengekalkan keseimbangan alam, bilangan organisma pada setiap peringkat perlu dikekalkan untuk menjamin bekalan makanan mencukupi. Kita boleh lihat dengan jelas jika salah satu pengguna mengalami gangguan, kehidupan masih dapat diteruskan. Tetapi, jika pengeluar yang mengalami gangguan,
kehidupan akan terjejas dan mungkin tidak dapat diteruskan. Inilah sebabnya mengapa di dalam suatu ekosistem itu terdapat banyak rantai makanan supaya dapat memberi alternatif kepada pengguna jika berlaku gangguan pada aras trof tertentu. Inilah juga sebabnya mengapa kita mesti mengekalkan kehidupan tumbuhan hijau di bumi kita.